Perdana Menteri gesa Ahli Kabinet ambil serius laporan audit negara. Assalamualaikum dan salam perpaduan. Berita tengah malam sama saya, Sahih Samsudin. Teguran laporan Ketua Audit Negara 2021 berhubung soal perbelanjaan, ketirisan yang tidak menepati syarat serta peraturan perlu diambil serius dan diteliti oleh Jemaah Menteri. Perdana Menteri berkata, mesyuarat Kabinet telah meneliti laporan tersebut namun memilih tidak mengumumkannya untuk memberi ruang kepada badan-badan di bawah kementerian untuk menjawab. Tapi untuk kali ini, saya telah minta supaya Jemaah Menteri melihat secara serius teguran-teguran ini supaya tidak berulang. Kerana laporan Ketua Audit Negara ini kadang-kadang memberikan syur-syur tetapi kesilapan atau keterlanjuran yang sama itu diteruskan untuk tahun demi tahun. Beliau turut memberitahu Jabatan Audit Negara akan mengumumkan laporan itu pada waktu yang sesuai dan dibentangkan dalam sidang Parlimen akan datang. Laporan sedemikian penting kerana mengesan kesilapan yang sama seperti kurang pengawasan, membiarkan ketirisan dan menyerahkan kepada syarikat-syarikat yang tidak mengikut peraturan. Tata kelola pemerintahan negara perlu memaksimumkan pengamalan integriti dalam proses membuat keputusan serta bertindak balas secara aktif selaras keperluan rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menegaskan kandungan elemen tersebut mampu menjana produktiviti sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi yang mampan. Penekanan kepada nilai integriti dan tata kelola yang baik di dalam pentadbiran organisasi adalah salah satu tonggak utama kerajaan kerana melaluinya amalan ketulusan dan kebertanggungjawaban dapat menjamin kemakmuran dan kesejahteraan negara dan rakyat. Kerajaan hari ini komited untuk menerapkan nilai integriti dan takbir kerja yang baik dalam rangka kerja masyarakat. Kedua-dua komponen tersebut saling melengkapi antara satu sama lain. Kekurangan salah satu darinya akan menyebabkan kepincangan ekosistem pengurusan sesebuah organisasi, syarikat dan juga negara. Beliau menyeru organisasi korporat menerapkan integriti serta menyokong usaha pencegahan rasuah. Beliau berucap pada Majlis Penyampaian Anugerah Integriti, Governance dan Anti Rasuah AIGA 2022 di Ibu Negara. AIGA 2022 diperkenalkan bagi memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada sektor awam dan swasta yang menzahirkan komitmen pembudayaan serta pengamalan integriti dalam organisasi masing-masing. Sementara itu, peranan Institut Integriti Malaysia IIM terus diperkukuh dengan 3 fungsi teras merangkumi aspek pendidikan, advokasi dan latihan, penyelidikan, penerbitan serta kerjasama strategik. Ia selaras komitmen kerajaan perpaduan dan keperluan negara. IIM juga diberikan peranan untuk membantu mengukuhkan kapasiti dan kompetensi integriti dan tata kelola sektor awam dan swasta melalui produk konsultansi, latihan serta penilaian integriti. Beliau berharap inisiatif sedemikian akan meningkatkan reputasi negara sekaligus meningkatkan potensi pengukuhan ekonomi dan pembangunan negara demi kesejahteraan rakyat. Tidak ada upaya bangkit semula sekiranya kita biarkan rasuah besar. Kalau ada bukti yang jelas, kalau ada keterangan dan fakta, ambil tindakan. Jangan peduli tentang tomahan, kerana orang politik itu akan berselindung di sebalik kata-kata dan di sebalik puak-puak mereka. Sama ada diguna agama Islam ataupun Melayu ataupun ialah masalah yang dikatakan pembangkang kerajaan. Kalau dia tidak rasuah, dia tidak zalim, dia tidak memeras rakyat, dia tidak harus bimbang. Tidak peduli dia kedudukan mana. Kerana saya tidak mahu zalim. Saya tahu apa arti kezaliman.
Konsep Madani mencerminkan penekanan ke arah pembentukan masyarakat bertamadun, bebas memberi pandangan serta memupuk perpaduan. Konsep yang diilhamkan Perdana Menteri itu disifatkan pendekatan sederhana serta rasional berdasarkan acuan sendiri dan bukannya dipengaruhi Barat. Ikuti laporan siri kedua Membangun Negara Madani yang disediakan Atikah Makhtar. Pembentukan sebuah masyarakat madani juga mampu mengangkat Malaysia sebagai sebuah negara maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan. Ia mampu membentuk negara ke arah masa depan yang lebih maju, berlandaskan nilai-nilai etika yang bersesuaian dengan masyarakat yang pelbagai kaum. Semangat yang nak dihidupkan ialah berdasarkan semangat kebebasan, kemerdekaan diri dan mengembalikan nilai kemanusiaan dan menyegarkan sikap berlapang dada, berjiwa besar serta mengamalkan prinsip musyawarah, konsensus dan mendukung nilai demokrasi. Dalam konteks memperkasakan institusi, pelaksanaan reformasi penting dalam mengangkat keadilan untuk semua. Saya kira semua pihak bertanggungjawab segala tindakannya dalam membina masyarakat. Islah dan tajdid menjadi medan kepada sebuah masyarakat sivil atau masyarakat madani yang berpaksikan prinsip nilai etika yang tinggi, malah adil dan seimbang serta mengambil kira faktor agama, budaya dan sensitiviti masyarakat. Dari segi perspektif politik pula, masyarakat madani merupakan suatu organisasi atau gerakan yang bebas daripada campur tangan atau kawalan mana-mana parti politik. Jadi dalam konteks politik, bagi saya amat penting untuk mereka bukan saja menjaga pelakuan mereka, tetapi yang jauh lebih penting ialah mereka perlu berpegang pada nilai-nilai etika dan akhlak yang mulia. Kerana akhirnya para pemimpin politik harus menjadi suri teladan dan contoh terbaik pada generasi muda dan rakyat pada keseluruhannya. Kesimpulannya, semua pihak perlu berganding bahu dalam memastikan konsep madani benar-benar dapat disematkan demi membentuk sebuah masyarakat bertamadun dalam pelbagai aspek. Atikah Makhtar, RTM. Bagi menampung kekurangan pelindung dan pegawai akhlak dalam pengurusan kes membabitkan kanak-kanak, lebih ramai pegawai sosial akan dilantik. Jelas Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM, Datuk Seri Nancy Sukri, ia sejajar sasaran untuk mencapai sifar kes melibatkan kanak-kanak. Itu proses berterusan. Kita memang diluluskan untuk mendapat 18,000 kan? Memang 18,000, tapi sekat ini cuma dalam 5,000 lebih. Jadi kita akan berterusan, akan merekrutkan lagi, dan mereka perlu kita kita tempatkan di tempat-tempat di seluruh negara. Jadi sebab itu ianya mengikut keadaan semasa juga, keadaan yang mengikut keuangan juga. Sekarang ini pun punya nisbah pun 1:108 dan mengikut secara profesional, mengikut dari segi kajian sepatutnya 1 dalam untuk 15 kes ataupun 20 kes. Jadi memang masih belum mencukupi. Beliau berkata demikian selepas merasmikan sesi Town Hall Perkhidmatan Kanak-Kanak, Pemeliharaan dan Perlindungan Jabatan Kebajikan Masyarakat di bangunan KPWKM Putrajaya. Sementara itu, bagi menangani kes penderaan dan masalah sosial melibatkan kanak-kanak, Jemaah Menteri turut memutuskan Pesuruhjaya Kanak-Kanak dilantik menganggotai Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam. Pelantikan Pesuruhjaya Kanak-Kanak itu sebagai satu cabang khas berautonomi di bawah Suhakam.
Kita juga telah minta supaya Timbalan Perdana Menteri Tun Sri Zahid mempengerusikan tangguhkuasa sosial untuk meneliti semua masalah yang terkait juga di bawah penyelenggaraan Datuk Nancy Shukri. Kewujudan Pesuruhjaya Kanak-kanak menganggotai Suhakam tidak akan menyebabkan pertindihan tugas. Malah jelas Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri yang dilihat dapat membantu dari segi semak dan imbang kepada kementeriannya dan kementerian yang terlibat. Kami akan menjalankan tugas seperti biasa, tetapi ini akan membantu bukan sahaja kita, tetapi membantu KDN, membantu kementerian macam pendidikan yang berurusan dengan kanak-kanak. Ya. Jadi tidak ada pertindihan, malah dia boleh membantu dari segi check and balance juga untuk kami. Ya. Pesuruhjaya berkenaan tidak terletak di bawah KPWKM dan akan berfungsi secara bebas. KPWKM bakal menganjurkan mesyuarat penyelarasan berkait pendidikan seksual untuk kanak-kanak dalam masa terdekat melibatkan kementerian lain yang berkaitan. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri menjelaskan adalah perlu bagi membina ekosistem dalam komuniti dengan penyertaan pihak yang relevan. Talking about education, I did mention to the minister we want to know what is within the modules or the subjects among those who are studying in our education system now. So that has to be done. This is the purpose of that meeting. Perkara tersebut dibangkitkan semasa mesyuarat Kabinet hari ini. Malaysia akan meneruskan usaha bagi memastikan negara menjadi destinasi pelaburan utama di rantau Asia. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, kementerian akan memberikan segala kemudahan dalam usaha memudahkan sebarang permohonan syarikat antarabangsa atau tempatan untuk berniaga di Malaysia. KPDN akan meliberisasikan polisi dasar penyertaan asing dalam sektor perdagangan di Malaysia menjadikan lebih mesra pelabur. Kita akan pastikan mereka akan mendapat kelulusan dalam tempoh waktu yang terdekat. Dan ada tempoh-tempoh kelulusan yang telah saya umumkan yang dipercepatkan. Dan kita pendekkan sebarang isu-isu birokrasi supaya mereka yang datang untuk mendapatkan kelulusan itu akan selesa dan ini akan menggamit pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, terutama dalam ekonomi dalam kita menggalakkan perdagangan dalam negeri ini. Tambahnya, KPDN telah meluluskan 360 permohonan pelabur asing dan sektor perniagaan makanan dan minuman merupakan penyumbang tertinggi. Jumlah terkumpul modal berbayar dibawa masuk oleh syarikat asing pada tahun 2021 adalah sebanyak 8.952 bilion ringgit dan syarikat dari Korea Selatan antara pelabur paling banyak. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada majlis pelancaran Cafe Paris Baguette di Bukit Bintang. Bank Islam Malaysia Berhad mengunjurkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK 2023 menyederhana kepada 4.5%. Menurut Ketua Ahli Ekonominya Firdaus Rosli, unjuran tersebut berdasarkan pelbagai cabaran pertumbuhan termasuk faktor ketidaktentuan global dan kemungkinan kemelesetan ekonomi. Number one is the dissipating base effects. We expect the base effect to come into play, which means that because of the good growth, particularly when it comes to aspects of private consumption, it will start to taper down. And it's not about the growth. It's not about we are spending less, but it's just that the growth is now lower compared to the base, which was a high base of 2022. Sementara itu, ringgit mengakhiri tahun ini pada paras RM4.28 berbanding dolar Amerika. Ini berikutan kadar faedah Amerika Syarikat semakin reda dan pembukaan semula ekonomi China yang menyokong nilai mata wang tempatan.
Bercakap kepada pemberita selepas taklimat media mengenai tinjauan ekonomi 2023, Bank Islam turut meramalkan inflasi utama turun kepada purata 3% pada tahun ini disokong andaian pengekalan subsidi bahan api oleh kerajaan. Sekiranya berlaku masalah sebelum dan semasa penerbangan, adakah anda tahu hak anda sebagai penumpang atau pengguna? Jelas Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MAVCOM, Datuk Seri Saripudin Kasim, sebelum membeli tiket penerbangan, setiap individu perlu mengetahui hak yang terkandung berpandukan prosedur dan garis panduan syarikat penerbangan. Sebagai contoh, berdasarkan kes tertentu berpandukan Kod Perlindungan Pengguna Penerbangan Malaysia 2016, penumpang mempunyai hak antaranya makanan, panggilan telefon yang terhad dan akses kepada internet, penginapan di hotel selama 1 malam atau lebih dan pilihan antara bayaran balik penuh atau pesawat gantian. Banyak lagi perkara-perkara yang basic yang mereka perlu tahu apabila untuk menjadi untuk terbang lah. Banyak yang jangan macam sebut satu lagi ialah dari segi terma dan kita punya term and condition of tiket tu, itu yang mustahaknya. Sebab selalunya pengguna dia hanya sedar apabila berlaku kelewatan ataupun pembatalan penerbangan dan sebagainya. Datuk Seri Saripudin ditemui selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia. Beliau menasihati pengguna untuk terus melaporkan kepada syarikat penerbangan sekiranya berdepan masalah. Kes tertentu juga boleh dibawa kepada MAVCOM dan setakat ini lebih 93% kes berjaya diselesaikan. Bermula 27 Januari ini, majikan boleh membuat permohonan untuk mendaftar pekerja asing menerusi program rekalibrasi tenaga kerja RTK 2.0 bermula. Program yang tamat pada 31 Disember lepas disambung semula sehingga hujung tahun ini bagi memenuhi keperluan tenaga kerja asing. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Khairul Zaimi Daud berkata 8 sektor dan subsektor terlibat termasuk perkilangan, pembinaan, pengawal keselamatan dan sektor pembantu rumah asing. Dan majikan boleh mendaftarkan maklumat pekerja mereka secara online di dalam sistem immigration iaitu http immigrationonline.imi.gov.my seperti mana kita boleh lihat di skrin. Selepas majikan mendaftar, mereka akan mendapat satu tarikh sistem temujanji online dan immigration memohon kerjasama semua majikan untuk datang pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Ini untuk mengelakkan berlakunya kesesakan dan juga untuk membolehkan immigration memproses permohonan mereka dengan lebih cepat. Majikan diingatkan berurusan terus dengan pihak immigration kerana tiada orang tengah atau pihak lain dilantik untuk melaksanakan program tersebut. Projek pembaikan Jalan Raja Osman Shah berhadapan Hospital Raja Permaisuri Bainon di Ipoh akan dimulakan pertengahan tahun ini. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata ia berikutan kerja baik pulih pembentung yang sedang dijalankan di kawasan itu. Untuk proses penerapan jalan tu, kita dah mula daripada tahun 2020 lagi, bukan daripada sekarang. 2020 kita buat. Kalau tuan-tuan dan puan perasan, kawasan pelancongan kita majoriti kita dah upgrade dah. Tengok Pekanbaru, Pekan Lama tu kalau perasan, sebenarnya kawasan itu sebenarnya tahun 2020 dah kita resurface dah. Cuma sekarang ni saya tahu yang kawasan di luar daripada kita punya tourism triangle. Kawasan tourism triangle insyaAllah. Kecuali yang depan hospital tu because Raja Mangkubumi tak selesai lagi. Tambah beliau, pihaknya memahami kesulitan yang dihadapi pengguna dan akan berusaha membaiki jalan tersebut dalam masa yang ditetapkan. Beliau ditemui media pada program Jasa Mudi Kenang Majlis Bandaraya Ipoh MBI di Hotel Casuarina Meru. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Johor menganggarkan lebih 4 juta kenderaan akan keluar masuk ke Johor menjelang perayaan Tahun Baru Cina bermula Jumaat ini. Ia peningkatan sebanyak 2 kali ganda berbanding hari-hari biasa. Justru JPJ Johor akan melakukan rondaan di lebuh raya utama di negeri itu, terutama melibatkan 45 kawasan berisiko kerap berlaku kemalangan. Terjadi
tadinya lokasi-lokasi yang kerap berlaku kemalangan, ya, tumpuan terhadap kemalangan, kawasan tersebutlah kita ketumpukan, ya. Setiap pergerakan 30 km, saya telah arahkan pegawai ronda kita, pengawas kita untuk berhenti dan menunjukkan diri mereka kepada pengguna-pengguna jalan raya. Kalau dalam erti kata di segi pengurusan keselamatan disebut POBC, Perception on Being Coached. Mereka dirasakan, dilihat, diperhatikan dan sering rasa ditangkap sekiranya mereka melakukan kesalahan. POBC. Seramai 170 pegawai dan anggota bakal bertugas sepanjang operasi 8 hari bermula 18 hingga 27 Januari. 7 kesalahan utama antaranya memandu di lorong kecemasan, tidak memakai topi keledar dan menggunakan telefon berbimbit ketika memandu akan diberi perhatian. Beliau berkata demikian selepas pelancaran operasi Tahun Baru Cina peringkat negeri Johor di kawasan rehat dan rawat Kempas arah utara Johor Bahru. Polis Kelantan menerima lebih 100 permohonan daripada pengurusan sekolah untuk mendapatkan khidmat pengawal pengiring bagi tujuan keselamatan ketika urusan pengeluaran wang bantuan awal persekolahan di bank. Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Zaki Harun memaklumkan kesemua permohonan sedang diteliti dan setiap kelulusan adalah tertakluk kepada keperluan semasa. Ada kita panggilkan pengawal pengiring, ada juga kita gunakan MPB dan sebagainya. Itu terpulang pada Ketua Polis Daerah. Tak ada tim khas yang hanya peruntukan untuk escort ni, tak ada. Kita mengambil perhatian lah. Mana bukan saja sekolah, agensi-agensi lain pun ada yang memohon untuk mendapatkan khidmat escort ini. Dan pihak polis akan membantu dan melihat, mengkaji risikonya bagaimana. Datuk Muhammad Zaki turut meminta mereka yang ingin mendapatkan khidmat pengawal pengiring membuat permohonan awal bagi memudahkan pihaknya membuat perancangan. Ini susulan perkhidmatan tersebut tidak tertumpu kepada golongan tertentu sahaja, malah turut diberikan kepada pelbagai pihak dengan keutamaan diberikan berdasarkan tahap risiko keselamatan. Bagi mengelak risiko kebakaran, orang ramai diminta cakna dengan sikap 3L, iaitu lalai, leka dan lupa serta mengutamakan keselamatan. Menurut Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Wan Muhammad Razali Wan Ismail, ia bagi mengelak kemalangan yang boleh meragut nyawa dan kemusnahan harta benda. Kita lalai terhadap keselamatan, khususnya keselamatan di rumah, ya. Kita leka dengan penjagaan anak-anak yang mungkin bermain lighter, main mancis. Itu yang perlu kita jagalah. Kita jaga. Dan kita jangan lupa dari segi keselamatan. Contohnya apabila membuat membuat masakan di dapur khususnya. Kita perlu menjaga, jangan lalai. Jangan leka dan jangan lupa. Beliau ditemui semasa pelancaran kempen keselamatan kebakaran sempena Tahun Baru Cina 2023 di Ikano, Damansara. Negara ini kita tahu adalah negara pelbagai kaum dan pelbagai agama. Islam tegak sebagai agama persekutuan. Kita mahu ada peningkatan kefahaman agama bukan sahaja di kalangan orang Islam dan juga bukan Islam. Jika tidak, bibit-bibit Islamofobia yang tertanam dari zaman penjajah itu mungkin mempengaruhi dan mengelirukan kita. Menjadi agama itu bukan bahan dakwah yang membawa kasih sayang dan hikmah, bukan ke arah kebaikan lagi, tetapi permusuhan. Skuad hoki kebangsaan berdepan situasi sukar apabila penyerang berbisa Muhammad Syahril Sabah disahkan tidak dapat beraksi kerana kecederaan bagi perlawanan terakhir kumpulan C Piala Dunia 2023 menentang New Zealand esok. Ini bermakna jurulatih A. Arul Selvaraj perlu mempertimbangkan pengganti terbaik dalam kalangan pemain simpanan bagi aksi penting tersebut. Menurut pengurus pasukan Datuk Minarwan Nawawi, penyerang tersebut disahkan mengalami kecederaan ketika menewaskan Chile 3-2 pada aksi kedua kumpulan C di Rukela pada Isnin. Setelah diperiksa oleh doktor pasukan, sememangnya kecederaan yang agak serius.
So jadi pada hari ini juga pengurusan pasukan terutamanya jurulatih Arul Selvaraj, beliau akan melihat kemungkinan pertukaran akan dilakukan. Tetapi pemain simpanan yang mana untuk jurulatih Arul Selvaraj pilih tidak pasti lagi. Pemain muda Syahmi Irfan Suhaimi menjadi pilihan Arul Selvaraj bagi menggantikan Muhammad Syahril Sabah bagi mengharungi kempen Piala Dunia 2023. Penyerang kita di mana Dalam pada itu, Presiden Konfederasi Hoki Malaysia KHM Datuk Seri Subhan Kamal optimis skuad kebangsaan berupaya mencipta kejutan menumpaskan New Zealand dalam perlawanan yang dijadual berlangsung di Stadium Kalinga, Bhubaneswar. Jelas beliau, skuad Speedy Tigers bakal berdepan cabaran getir esok, namun beliau kekal optimis pemain akan turun bermati-matian menentang New Zealand dalam usaha meneruskan rentak kemenangan selepas mengatasi Chile 3-2 Isnin lepas. So I think New Zealand is something that we are playing on Thursday, and we are quite optimistic that we will actually, not easy, but I think we have a good chance also of holding them or even beating them. So if that happens, the next phase is going to be also difficult. Berdasarkan rekod 25 pertemuan, kedua-dua pasukan menyaksikan kelebihan memihak kepada New Zealand yang mencatat 13 kemenangan, manakala Malaysia hanya menang 6 kali dan seri 6 kali. Datuk Seri Subhan turut yakin sekiranya pasukan negara yang kini menghuni ranking ke-10 dunia berjaya melepasi peringkat kumpulan, ia sudah dianggap kejayaan membanggakan pada kempen Piala Dunia di India. Mengikut format kejohanan, juara kumpulan akan terus mara ke suku akhir, manakala pasukan di tempat kedua dan ketiga akan beraksi menentang pasukan kumpulan D pada pusingan kalah mati untuk slot ke suku akhir. Mendapatkan gol yang keempat itu. Ketua Jurulatih Arul Selvaraj memaklumkan tumpuan utama pasukan pada sesi latihan hari ini adalah terhadap pukulan sudut penalti. Jelas beliau, menentang New Zealand memerlukan pasukan memanfaatkan setiap peluang ketika aksi pukulan sudut penalti dengan baik bagi mendapatkan jaringan. Sesi pada tengah hari ini berjalan dengan lebih taktikal dan disiplin. Dari segi cara kita ingin bermain dengan pasukan New Zealand, cara kita build up dan pressing kita very tactical approach, dan juga fokus yang lebih ketara pada penalty corner attack kita. Kita cuba tekankan detail distance yang kita perlu drag untuk beat players dan juga untuk dapat jaringan gol daripada penalty corner. Odisha Hoki Piala Dunia Lelaki 2023 membuka tirai persaingan. Barisan 20 pemain terbaik skuad hoki senior kebangsaan kini menggalas cabaran dalam kejohanan edisi ke-15. Saingan 16 pasukan dari 4 kumpulan dengan negara India sebagai tuan rumah dibawakan untuk anda dari 13 hingga 29 Januari. Eksklusif hanya di RTM. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Salam perpaduan dan selamat beristirahat.